Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga di atas nikmat Allah yang mengurniakan kepada kita nikmat hidayah, iman dan Islam, kemudian memberikan taufik kepada kita untuk beramal dalam Islam sesuai dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang Allah redha, tidak ada jalan yang Allah suka, melainkan apa yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kita mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang diredai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang berusaha untuk menyimpangkan manusia, untuk memesongkan manusia daripada mengikuti jalan kebenaran. Itulah iblis laknatullah yang berusaha setiap waktu dan masa untuk menyesatkan manusia, sama ada yang jahil ataupun yang rajin. Sebahagian manusia rajin beramal, akan tetapi iblis menipu mereka dengan syubhat sehingga mereka beramal pada apa yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita baca dalam kitab kita Talbis Iblis. Hari ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita daripada muka surat yang ke 186 daripada kitab Talbis Iblis. Okey. Kita sambung. Tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada pihak Telekom Malaysia di atas slot yang disediakan. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaat daripada majlis ilmu ini, insya-Allah. Baik, boleh tengok dekat skrin. Boleh di live kita ni. Faktor yang membuat iblis amat mudah menipu kaum sufi ialah terhalangnya mereka dari ilmu. Iblis memberitahu kepada mereka bahawa tujuan ilmu tidak lain adalah amal. Betul dah perkataan tu. Iblis kata apa? Tujuan ilmu ni tidak lain adalah amal. Jadi kalau kita ni sudah beramal, apa perlu lagi kita duduk belajar? Sebab tujuan ilmu ni nak beramal. So mereka akan fokus kepada amalan tanpa mereka merujuk kepada ilmu. Oleh kerana dia kata apa? Tujuan ilmu ni adalah beramal. Akhir sekali mereka fokus beramal. Dia tak tahu benda ni ada dalam sunnah kok, tak ada dalam sunnah kok, Nabi suruh kok, Nabi tak suruh kok. Asal tok guru dia ajar, dia pun buat lah. Siapa ada yang zikir 10,000 sehari, 100,000 sehari, ada yang zikir tanpa sebut nama Allah, ada yang zikir hu, ada yang zikir sambil menari, macam-macam. Pasal apa? Fokus mereka beramal, bukan belajar untuk beramal. Pasal apa? Iblis kata tujuan ilmu tidak lain melainkan amal. Setelah lentera ilmu mereka padam, mereka berjalan tidak tentu arah ke dalam kegelapan. Di antara mereka ada yang diberitahu iblis bahawa tujuan ilmu iaitu meninggalkan dunia secara total
sehingga mereka ini menolak apa saja yang diperlukan oleh tubuh, menyamakan harta dengan kala jengking, sehingga mereka lupa bahawa harta diciptakan pula untuk menggapai maslahat. Mereka membebani jiwa secara berlebihan sampai-sampai tidak pernah tidur. Jadi tinggalkan ilmu, tinggalkan dunia, tinggalkan semua, sibuk dengan beramal, sehingga kadang-kadang maslahat diri sendiri pun mereka mengabaikannya. Mereka ini, kumpulan ni yang disebut sebagai golongan sufi yang melampau ni lah, okey? Golongan sufi yang melampau, duduk beramal. Dan pak kita pun kadang-kadang macam-macam. Mereka gelar ahli zikir. Pagi tadi pun saya cerita, ada orang dalam Facebook dia cerita, dia pergi masuk satu tempat di kampung, dalam perumusan tu tak boleh pergi dengan kereta biasa. Jumpa sebuah rumah seorang-seorang je dalam hutan. Si suami tak kerja, sibuk dengan zikir. Si isteri lah cari makanan, isteri sedia makanan untuk dia dan anak-anak dia. Tanya suami kenapa? Dia kata sebab dia sikit lagi nak sampai darjat yakin. Bila dah sampai darjat yakin, tak perlu dah ibadat. Jadi masa tu bolehlah tolong bini. Tapi bila nak dapat yakin tu, tak tahu lagi lah. Sibuk dengan beramal, tinggal benda-benda hak Nabi suruh tinggal. Tak pergi semayang berjumaah, tak ada semayang Jumaat, tak ziarah orang sakit, tak tanya khabar ahli keluarga. Hilang semua. Hilang semua. Lepas tu dalam ibadat pun beribu-ribu, puluh-puluh ribu benda hak Nabi SAW tak suruh pun. Tapi sibuk. Pasal apa? Kerana mereka buat tujuan beramal, tapi mereka meninggalkan ilmu. Mereka ini sebenarnya maksud baik. Betul. Dia ni, kalau kita tengok tujuan dia baik. Mereka ini tujuannya baik. Hanya saja salah jalan. Tujuan baik tapi salah jalan. Sebahagian kaum sufi ada yang tanpa sedar telah mengamalkan hadis-hadis maudhu', riwayat palsu. Ini terjadi kerana keterbatasan ilmu. Hari ni kita duk sibuk dengan polemik zikir hu. Zaman dulu orang buat hu ni ayat WhatsApp je, kalau kita sedih kat kita tulis lah hu. Sedih tak terkata. Kalau kita suka kita kata hi ataupun kita kata he. Nah, lama-lama ni hu dah jadi zikir. Kita pun sedih tak terkata sungguh. Bila kita kata ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang pula backup. Jangan hina orang yang zikir hu ni, jangan persendakan dia. Ni bukti dia, bolehnya zikir hu. Cek rupanya kitab itu kitab Syiah. Kitab tu kitab Syiah. Diguna untuk maksudnya apa? Betul lah pengarang kita kata, tujuan dia baik. Memang dia baik nak berzikir, nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tanpa sedar mereka telah mengamalkan hadis palsu. Tanpa sedar mereka telah mewujudkan satu amalan yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi kerana keterbatasan ilmu. Lalu muncul kaum-kaum dari kelompok ini yang membicarakan ihwal kelaparan dan kemiskinan, was-was serta lintasan-lintasan fikiran. Mereka menyusun banyak sekali karya di bidang ini. Muncul orang-orang yang sibuk cerita dia bak lapar, bak miskin, bak was-was, bak lintasan-lintasan dalam hati mereka. Jadi memang mereka ni bukan sekadar zikir saja, dia boleh tulis pula kitab-kitab ihwal zikir mereka. Jadi orang kata, ni ada dalam kitab ni. Memanglah kitab hak sebab dia tulis. Tapi adakah sandaran Quran, sandaran hujah dalam kitab mereka? Tak ada. Ihwal mereka adalah kerana ni adalah kerana hormat kepada Nabi. Kerana kita nak mengagungkan, kerana kita beradab dengan Nabi. Semua tu adalah alasan-alasan yang dibina dari lintasan-lintasan pemikiran. Ada Nabi sebut dah, dia kata kita zikir hu sebab nak menghormati Allah Ta'ala. Kerana Allah ni agung, kita tak boleh sebut nama dia direct. Kita guna dhamir, kata ganti nama. Dia. Nabi SAW
Nabi ajar kepada kita zikir sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Allah, engkaulah Tuhanku. Nabi guna anta. Apa Nabi tidak beradab? Nabi Yunus alaihi salam guna kalimah apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus panggil anta. Jadi maknanya kaedah yang kata kita tak boleh sebut nama Allah tu secara direct, kita kena guna nama dhamir huwa nak tunjuk adab dengan Allah. Habis tu Nabi guna kalimah anta tu. Nabi guna nama-nama Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apakah nak kata itu kurang beradab? Hasya wa kalla, maha suci Allah daripada perkara demikian. Nabi SAW pun tidak sama sekali beradab, malah tidak sama sekali, bukan kurang adab, malah Nabi lah SAW manusia yang paling kenal Allah, paling takut kepada Allah. Dan Nabi dalam keadaan paling kenal dan paling takut, Nabi zikir dengan nama-nama Allah yang indah. Jadi mereka ni bukan tak ada tulis kitab, tapi tulis kitab mengikut lintasan pemikiran mereka. Allahul Musta'an. Kita pun bimbang kadang-kadang sebahagian tu ada yang menulis sampai dalam paper, penulis di jabatan-jabatan agama menulis, tapi inti kepada tulisan tu mereka tak mampu nak bawa Quran, mereka tak mampu nak bawa hujah, melainkan secara umum dan dengan lintasan pemikiran. Ni ulama ni kata lagu ni sebab begini, sebab kita nak menghadirkan rasa khusyuk, sebab kita nak beradab, sebab ada tak daripada sunnah Nabi? Tak ada. Dah tahu dah tak ada, tapi tegas juga nak buat. Inilah dia sebahagian daripada talbis iblis, tipu daya iblis. Kita bukan nak bergaduh pun, tapi kita nak ajak manusia kembali kepada syariat yang sebenar. Kalau kita betul sayang kepada Nabi SAW, kita ikut syariat Nabi ya. Gitu je, konsep mudah. Sayang kepada Nabi, ikut syariat Nabi. Ni kita kona lagi nak justify, nak justifikasi amalan hak Nabi tak ajar, kerana dia adalah sebab kumpulan kita, kerana dia hak kita kenal, kerana kita. Sedangkan sunnah Nabi ni, kita tak sayang kepada sunnah Nabi? Kenapa kita tak pertahankan sunnah Nabi? Kenapa kita tak perjuangkan sunnah Nabi? Kenapa kita tak promosikan zikir-zikir yang Nabi SAW ajar? Banyak lagi zikir-zikir hak ni, hak kita tak teramal pun, tiba-tiba duk sibuk dengan buku yang menyimpang, yang bukan diajar oleh Nabi SAW. Jadi mereka ni memang ada kitab, tapi ihwal, kelaparan, kemiskinan, was-was, lintasan-lintasan pikiran, mereka menyusun banyak sekali karya di bidang ini. Sebut saja Al-Harith Al-Muhasibi. Selanjutnya muncul kaum-kaum lainnya yang kemudian menganut fahaman tasawuf. Lalu disebutkan sifat-sifat yang membezakan kelompok ini dari kelompok serupa lainnya. Jadi ada ciri-ciri khas pula. Kelompok ni gini cara dia, kelompok ni gini pula cara dia, kelompok ni gini pula. Masing-masing buat cara sendiri untuk membezakan kelompok dia dengan kelompok lain. Tarekat ni zikir dia macam ni, tarekat ni zikir dia macam ni. Kenapa zikir dia berbeza? Sebab dia nak membezakan tarekat dia dengan tarekat-tarekat lain. Sedangkan kita jalan mudah, kenapa perlu berbeza? Sebab kita sama-sama Islam. Apa syariat kita berbeza? Tak. Nabi kita satu, Quran kita sama, kiblat kita sama, ibadat kita sama. Tak perlu kita nak beza dengan orang lain. Yang penting kita kena menyerupai sunnah, kena menyerupai ataupun kita kena bertepatan dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita bukan nak membezakan dengan orang lain tak, malah kita bimbang kalau kita tersisih atau berbeza, mukhalafah dengan sunnah Nabi SAW. Hak tu hak patut kita takut. Kita kena takut apa? Aku ni tak serupa dengan hak Nabi suruh, tak serupa dengan hak Nabi ajar. Hak tu hak kita paling takut. Jangan kita kata aku ni nak buat ibadat biar tak serupa dengan orang lain. Tu
tu kita akan jadi banyak menyimpang sebab kita rasa kita tak nak serupa dengan orang. Keluar pula, pecah pula. Tarikat ni pecah pula. Anak murid guru, anak murid satu buat tarikat sendiri pula. Kemudian anak murid kedua buat tarikat sendiri pula. Anak murid ketiga buat tarikat sendiri pula. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Sayang. Sayang kepada apa? Sayang kepada kesungguhan. Niat tu baik dah, tapi akhirnya tidak menepati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bimbang ke apa? Sampai hari akhirat dia kata, kalaulah dulu aku sikit je lagi, masa ada dah, sibuk dah sikit, tapi sayangnya pasal apa? Tak zikir dengan sunnah Rasul. Kita bimbang macam tu. Satu hari Nabi SAW balik apa? Rumah Ummul Mukminin Juwairiyah sedang sibuk berzikir. Lepas subuh, Nabi pun keluar rumah, balik waktu duha. Duha tu duduk zikir lagi. Ummul Mukminin Juwairiyah. Nabi kata, aku sebut 4 kalimah 3 kali. Berat dia di timbangan Allah, lebih berat daripada Ummul Mukminin baca daripada pagi sampai duha. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kita kalau tahu zikir ni, tiba-tiba zikir kita 40,000, 100,000 ni ditimbang di timbangan Allah, hak tu berat lagi. Apa kita kata? Nyesal. Kalau dah dulu baca hak ni 3 kali je, Allahu Akbar. Banyak zikir-zikir Nabi yang besar fadilat dia. Jadi jangan dipesongkan hanya sekadar dengan alasan-alasan lintasan hati yang menyibukkan, dan tujuannya nak membezakan kelompok dia dengan kelompok-kelompok lain. Kelompok ni ada selawat khas untuk kumpulan dia je. Lepas tu mari kumpulan lain buat selawat khas pula untuk dia je. Dalam Islam ni tak ada benda rahsia. Nabi tinggal ni untuk sekalian umat. Lalu disebutkan sifat-sifat yang membezakan kelompok ini dari kelompok serupa lainnya, seperti mengenakan pakaian tampalan, menyemak kisah, bersuka cita, menari, bertepuk tangan. Jadi hak ni ada gerakan dia, menari, zikir dia menari gini. Hak ni zikir dia begini. Hak tu gini pula. Hak ni gini. Macam-macam. Tariannya macam-macam. Lagunya macam-macam. Selain mereka terlihat berbeza kerana lebih bersih dan suci. Nak suruh nampak dialah yang lebih bersih, dia yang lebih suci. Persoalan tadi terus berkembang. Ditambah lagi para guru mereka mencipta kondisi yang kondusif dalam membicarakan realiti-realiti kehidupan. Terlebih mereka jauh dari ulama Rabbani dan memandang segala keadaan yang dijalani oleh ilmu yang sempurna. Semua tu kerana tok guru dia memiliki ilmu yang sempurna. Maka mereka pun menyebut pengetahuan ini ilmu batin, sedang menyebut ilmu syariat sebagai ilmu zahir. Jadi dia koyak pokok demo tu hak mengaji sunnah, hak mengaji gapo tu baru ilmu zahir je, ilmu kulit baru. Kita ni adalah ilmu isi, ilmu batin. Jadi kamu jangan bicara sebab kamu bukan ahlinya. Jadi orang lain pun dengar, bisa sangat dia tu. Setara mana ahli? Ahli ni nak kena orang yang alim, tahu, reti. Bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan hujah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? Ni kitab kita ni kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Di antara sufi ada yang menghayalkan hal-hal tidak benar kerana rasa lapar. Mereka mengaku mencintai al-haq, tampaknya mereka membayangkan al-haq, Allah yang maha benar, sebagai orang yang berparas rupawan. Kerana itu mereka mencintainya. Mereka ini berada di antara kekafiran dan kebid'ahan. Okey? Jadi dia pun dah lapar siapa apa ikat
ada khayalan-khayalan yang pelik. Kemudian kelompok-kelompok ini terpecah menjadi banyak sekali tarekat, macam saya sebut tadi, sehingga akidah mereka pun rosak. Di antara sufi ini ada yang menganut fahaman hulul. Okey, hulul ni dia panggil Allah ni duduk di mana-mana dengan makhluk ni. Ada pula yang menganut fahaman ittihad, yang mana dia sudah bersatu dengan Tuhan. Iblis terus menjerumuskan mereka melalui bermacam bid'ah, sehingga kaum ini membuat ketentuan dan aturan untuk kalangan sendiri. Ketika Abu Abdurrahman muncul, dia mengarang kitab As-Sunan dan Haqa'iqut Tafsir untuk mereka. Dia mengungkapkan hal-hal aneh dari kaum sufi terkait penafsiran mereka atas Al-Quran yang hanya berdasarkan kepada kejadian-kejadian yang mereka alami, tanpa merujuk kepada satu pun asas ilmu. Mereka memahaminya hanya berdasarkan mazhab sendiri. Jadi dia akan cerita apa? Oh, tok guru saya, dia telah bila buat begini, dah berlaku keramat begini. Bila buat begini, tu laku tu boleh jalan atas air. Begini. Semua itu adalah pengalaman individu. Tapi kerana pengalaman tu mereka angkat amalan tu jadi syariat. Padahal syariat ni mereka kena kembali kepada nas agama. Okey? Yang menghairankan adalah mereka menjaga diri dalam hal makan, namun serampangan bila berkait dengan Quran. Kalau bab makan jaga sangat, tak boleh makan, tak boleh minum benda-benda syubhat begini. Tapi dalam bab Quran mereka sanggup sampai mentakwilkan makna-makna Quran dengan hawa nafsu. Itu bahaya. Okey? Penulis berkata, Ibn Jauzi sebut, Abu Nasr telah mengarang sebuah kitab untuk kelompok ini yang diberi judul Lum'atus Sufiyah. Lum'atus Sufiyah. Dalam kitab ini dia menyebutkan keyakinan yang buruk dan kata-kata yang tercela. Beberapa di antaranya insya-Allah akan kami utarakan sebagai garis besar pada uraian selanjutnya setelah beberapa perenggan berikut. Abu Talib Al-Makki mengarang sebuah kitab untuk mereka, namanya Qutul Qulub, makanan hati. Maksud buku tu makanan hati. Di dalamnya Abu Talib menyebutkan banyak sekali hadis batil, seperti hadis-hadis tentang salat selama berhari-hari dan bermalam-malam, juga riwayat maudhu' yang lainnya. Dia juga menyatakan akidah yang rosak disebutkan dalam kitab ini. Dia tak cara dah buat hadis ni. Kadang-kadang saya balik kat kampung baru ni, ada orang cerita ustaz tu mari, oh dia kata apa, kita ni hak membezakan hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan ni, ni semua ni Wahabi belakang ni tu. Dia kata gitu. Kita lah ke mana? Kita asal hadis lah. Oh, sedap kecek. Maknanya dia ni nak suruh tolaknya orang ulama hadis ni. Dia kata ulama yang membezakan hadis ni ada sahih, ada dhaif, ada hasan. Dia namakan jenama tu. Oh, ni papa Wahabi. Kita lagi mana? Kita asal hadis dia kita terima. Oh, bunyi tu memang sedap, tapi realiti bukan ulama Wahabi pun yang buat hadis sahih, hadis dhaif. Ni semua kerja ulama salaf yang berusaha menapis pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi punyalah dia ni, tujuan dia cakap macam tu apa? Pertama, nak menjauhkan orang daripada ulama hadis yang sebenar. Yang kedua, supaya orang tak tahu pekung dia apabila dia berhujah dengan hadis-hadis palsu dan dhaif. Ni kalau orang tak buka, orang pun tak tahu pekung dia tu, orang tak tahu. Rupanya sumber yang dia ambil adalah kitab Syiah. Punya lamai riwayat Syiah fatwa sesat. Tengok dia berhujah, kok petik perkataan dari ulama Syiah. Kalau orang awam tak tahu, ni ulama kata ni, rupa-rupanya ulama Syiah. Okey?
Allahul musta'an. Sebahagian ahli mukasyafah berkata, mukasyafah ni orang yang menyingkap tabir ilahi. Okay? Dia kata apa? Ini omong kosong. Dia bahkan menukil dari sebahagian sufi bahawa Allah menampakkan dirinya kepada para walinya di dunia. Dia kata apa? Hamu rakyat ni tak betul belaka. Ni sufi ni, dia jumpa sendiri Allah menampakkan dirinya kepada ahli sufi. Adakah orang tu tulis apa? Hak jumpa dengan Allah 500 kali. Berapa kali? Tak ingat dah. 100 kali. Jumpa dengan Allah 100 kali jumpa. Cerita bohong. Nabi Musa pun pecah gunung. Pensan Nabi Musa alaihissalam. Quran kata lagi tu. Abu Tahir Muhammad bin Allah menceritakan, Abu Talib Al-Makki datang ke kota Basrah sepeninggal Abu Husain bin Salim. Dia sefahaman dengan Abu Husain. Setelah itu dia berangkat menuju Baghdad dan tiba di sana. Orang-orang berdatangan guna mendengarkan nasihat. Tetapi dia menyampaikan kata-kata yang rancu, yakni mengelirukan. Di antara kata-katanya yang dia ucapkan, tidak ada yang lebih bahaya bagi makhluk melebihi Khaliq. Terang saja orang-orang pun membid'ahkannya. Sesudah itu dia enggan berbicara di hadapan banyak orang. Dia kadang-kadang bahasa dia tu siapa tu ayat-ayat pelik. So bila kita tegur dia kata tak, demo yang tak faham sebab demo bukan ahli dia. Habis tu kenapa duk sebar video-video di masyarakat awam? Dia kata benda tu orang khusus yang faham. Duk sebar masyarakat awam tu apa? Sampai orang awam pun pening dengan sebab video-video ataupun artikel-artikel yang ditulis. Abul Khatib berkata, Abu Talib Al-Makki mengarang satu kitab yang dia beri judul Qutul Qulub dengan bahasa kaum sufi. Di dalam kitab ini dia banyak menyebut hal mungkar dan tercela terkait sifat-sifat Allah. Penulis berkata, selanjutnya muncullah Abu Nu'aim Al-Asbahani. Dia mengarang sebuah kitab untuk mereka dengan judul Al-Hilyah. Dia kata apa? Nota kaki ni, kitab tersebut telah dicetak tanpa tahqiq maupun takhrij. Saya beroleh berita bahawa ada seorang yang berilmu tapi bukan pakar hadis. Dia dan kelompoknya mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut lantas mengomentarinya. Hal ini sangat aneh, sulit dipercaya. Sungguh yang menyatakan sungguh memprihatinkan keadaan ilmu dan ulama sekarang. Semoga Allah merahmati Imam Az-Zahabi yang dalam kitab Tazkiratul Huffaz dia kata, lalu di manakah ilmu hadis? Di manakah para pakarnya? Aku hampir tidak pernah melihat mereka kecuali dalam bahasan kitab atau di bawah timbunan tanah. Maknanya apa? Nak cari orang-orang benar-benar pakar dalam hadis zaman Imam Az-Zahabi itu payah. Zaman kita lagilah, tuan-tuan. Zaman kita lagilah. Ada orang yang memiliki PhD hadis, tapi bila bab zikir dia tak sokong hadis Nabi. Dia mempromosikan zikir selain hadis Nabi, selain zikir Nabi. Macam mana? Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam kitab ini pula dia menyebut banyak hal mungkar dan buruk dalam bingkai tasawuf. Maknanya atas nama tasawuf dia kacak benda-benda mungkar. Kita bukan mengingkari tasawuf tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bukan mengingkari, kita dah kata dah generasi awal tasawuf, orang-orang yang ulama-ulama besar, semisal kita panggil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang ni orang yang berpandu kepada Quran dan sunnah dalam menyucikan hati. Tapi mari generasi bawah ni yang hanya menggunakan lintasan akal mereka, hanya menggunakan perasaan mereka, hanya menggunakan zuk yang mereka alami untuk menjustifikasikan syariat mereka. Mana dalil? Tak ada. Tapi kita bila kita zikir, kita rasa macam dia ni orang arif billah, dia ajar kita begini, orang arif billah, orang kenal Tuhan. Betul kalau kamu kata mana dia? Sampai dia guna nama wali majzub. Tahu majzub? Majzub ni orang yang ditarik akal.
jumpa orang gila, pegang orang tu, muliakan dia sebagai wali, padahal orang tu hanya kerana dia ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji Quran mungkin tak pandang, ngaji hadis pun tak tahu, tapi orang kata main malas sebab dia dah hilang akal dia, Allah tarik kerana dia dah sampai darjat wali, tak wajib lagi beribadah. Kadang-kadang pelik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Akhir zaman, tasawuf yang akhir. Tasawuf awal tidak macam tu. Tasawuf yang awal dulu betul. Beriman kepada Allah, beramal, zikir, semua ikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Tanpa rasa malu dia mengungkapkan bahawasanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para tokoh sahabat selainnya juga merupakan penganut sufi. Dia menyebutkan pula hal-hal aneh dari mukmin pilihan itu. Bahkan dia menyebutkan bahawa Shuraih Al-Qadhi, Abu Bakar pun ahli sufi dia tu. Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Thawri, Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah satu daripada kaum sufi. Seperti itu juga yang disebutkan oleh As-Sulami dalam kitab Tabaqatus Sufiyah, Al-Fudail Ibrahim bin Adham Makruh Al-Karhi termasuk bahagian sufi. As-Sulami menetapkan mereka sebagai sufi dengan mengisyaratkan kepada peribadi zuhud yang terlintas jelas di dalam diri mereka. Tu mereka ni semua ahli zuhud, tapi kena tengok molek mereka zuhud dalam mengikuti sunnah. Bukan zuhud tu kerana intimak, kerana masuk mana kumpulan-kumpulan sufi dah. Mereka orang ahli Quran, orang ahli hadis, mereka takut kepada Allah, mereka beramal dengan amal ibadat mengikut panduan syariat. Lalu mereka jadi zuhud dengan sebab tu, bukan kerana mereka masuk mana-mana kumpulan lalu menjenamakan dia sebagai sufi. Tasawuf itu satu faham terkenal yang lebih dari sekadar zuhud. Okey? Buktinya tidak ada orang yang mencela zuhud, sementara banyak orang yang mencela tasawuf. Demikian seperti dijelaskan dalam huraian berikutnya. Abul Karim Al-Hawazin Al-Qushairi menuliskan kitab Ar-Risalah untuk kelompok sufi. Di dalamnya dia menyebutkan penjelasan-penjelasan aneh terkait kefanaan dan keabadian, penyempitan dan pelapangan rezeki, waktu dan keadaan, cinta dan wujud, pertemuan dan perpisahan, keadaan sedar dan mabuk cinta, cita rasa dan pemahaman, penghapusan dan penetapan, penampakan dan kehadiran, nampak dan hadir, yaqadhan, mukasyafah dan bertanda-petanda, penciptaan dan pemberian kuasa antara syariat dengan hakikat. Berikut kesimpang siuran lain yang sebenarnya ia bukan apa-apa, dia hanya istilah-istilah sahaja yang direka untuk menampakkan kepelikan. Kemudian muncul Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi yang menulis kitab berjudul Sohbatut Tasawuf, ia kitab khusus untuk kelompok sufi. Dalam kitab ini Al-Maqdisi menyebut banyak hal yang membuat malu orang berakal jika diminta untuk menyampaikannya kepada khalayak. Dari situlah kami akan menyebutkan sebahagian yang pantas disebutkan, lalu meletakkan semua ini di bahagian masing-masing insya-Allah. Syekh kami Abdul Fadl bin Nasir Al-Hafidh suatu ketika menegaskan pernyataan Ibnu Tahir mengikut aliran bebas. Syekh rahimahullah pun berkata Ibnu Tahir menyusun kitab mengenai bolehnya memandang remaja belia yang belum tumbuh atau memiliki janggut. Dalam kitab ini dia menyebut satu kisah dari Yahya bin Ma'in bahawa dia menceritakan, aku lihat gadis kecil yang amat cantik di Mesir. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Kepada Yahya bin Ma'in dikata, kamu mendoakannya? Dia kata, ya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya dan juga setiap anak lelaki rupawan. Okey? Lalu syekh kami apa? Dia puji, siapa dia puji kok anak-anak lelaki yang cantik rupawan. Syekh kata apa? Ibnu Tahir tidak boleh dijadikan hujjah dalam agama. Kemudian muncul Abu Hamid Al-Ghazali yang dia mengarang Ihya, dia kata, sesuai metod kaum sufi.
kitab ini dia dipenuhi dengan hadis-hadis yang batil. Wah, ada dua takhrij Al-Iraqi dan takhrij yang tidak diketahui kebatilannya. Dia berbicara tentang ilmu mukasyafah yang menyimpang dari aturan fiqh. Dia meyakini bahawa yang dimaksudkan bintang, matahari dan bulan yang dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah cahaya-cahaya yang merupakan tirai-tirai penutup Allah Azza wa Jalla, bukannya bintang, matahari dan bulan yang kita ketahui. Ini sejenis perkataan kelompok Al-Batiniyah. Dalam kitabnya Al-Mufsih bil Awal, Al-Ghazali menulis para sufi boleh melihat malaikat dan ruh para nabi dalam keadaan sedar. Mereka mampu mendengar kata-kata mereka, mendapat banyak penjelasan dari mereka. Bahkan keadaan mereka naik dari sebatas melihat wujud ini ke tingkatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Macam-macam perbahasannya. Penulis rahimahullah berkata, faktor yang mendorong orang-orang seperti ini mengarang kitab-kitab sedemikian adalah minimumnya ilmu tentang sunnah, Islam, athar, dan lebih memilih apa yang dinilai baik oleh tarekat mereka. Mereka menganggapnya baik dikarenakan di dalam jiwa mereka telah tersimpan pujian yang kuat terhadap sikap zuhud. Ditanyakan kepada Abu Zur'ah, di dalam kitab-kitab tersebut terdapat pelajaran. Abu Zur'ah kata, siapa yang tidak mendapatkan pelajaran dari kitab Allah, maka dialah yang akan mendapat pelajaran dari kitab-kitab itu. Dia kata dalam kitab itu terisi kandungan yang baik-baik. Jawab dia Abu Zur'ah, orang yang tak ambil faedah daripada kitabullah, kitab Al-Quran, orang inilah yang akan ambil faedah daripada kitab itu. Dalam bahasa lain, kalau kita ni orang rajin baca Quran, orang lain baca hadis, baca sunnah, faham tentang maksud yang dikehendaki dalam agama, kita tak berhajat dah kepada kitab-kitab yang bersifat dengan lintasan-lintasan hati begitu. Sebab kita ada sumber wahyu yang jelas. Apakah kalian pernah mendengar Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan para imam terdahulu mengarang kitab-kitab terkait lintasan pemikiran dan was-was? Juga hal-hal semacam ini para sufi berseberangan dengan para ahli ilmi, yakni ulama. Sesekali mereka sebutkan Al-Harith Al-Muhasibi, lalu sekali-kali mereka menyebut Abdul Rahim Ad-Daibuli, Hatim Al-Asam, terkadang juga Syaqiq. Setelah itu Abu Zur'ah berkata, begitu cepat manusia meletakkan bid'ah-bid'ah dalam agama. Penulis berkata, Abu Bakar Al-Khalal mengutip perkataan dari Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Sunnah. Dia berkata, waspadailah Al-Haris Al-Muhasibi kerana dia pangkal bencana. Maksudnya terkait dengan fahaman Jaham, yakni Jahmiyah. Orang ini berteman dengan fulan dan fulan, lantas dia mengajak mereka agar menganut fahaman Jahmiyah. Dan dia adalah tempat bernaung bagi para pakar ilmu kalam. Al-Harith laksana singa yang terikat, maka perhatikanlah kapan saatnya dia menekam manusia. Baik, kita boleh tak tidak menjenamakan sebagai sufi ataupun asal istilah dia. Sebenarnya dia kata sini, generasi pertama sufi mengaku berpedoman dengan Quran dan Sunnah. Dan dalam kitab kita sebut, hak mula-mula tu tak ada masalah. Hak dulu tu semayang, guna Quran, guna Sunnah. Hak Allah ni kat Allahu Akbar, zikir dia begitulah. Sufi dia tu dengan amalan-amalan yang dia reka untuk menampakkan kumpulan dia ni istimewa daripada orang lain. Padahal sufi generasi pertama, orang-orang yang bersikap zuhud, bahasa kita, orang yang bersifat zuhud, hatinya bersih, jaga diri. Dalam Quran tak ada perkara-perkara yang mendatangkan kemanisan bagi jiwa. Apa dalam Quran tak ada perkara-perkara yang mengajak manusia meninggalkan dunia. Dalam Quran tak ada perkara-perkara yang mengajar manusia agar hatinya bersih daripada sifat sombong, syirik dan seumpamanya. Padahal dalam Quran lagi banyak. Jadi kita kalau orang rajin mengaji Quran, sebenarnya cukup dengan Quran dan Sunnah dah. Kalau kadang-kadang kita pilih orang yang mengaji Quran, ngapa Quran?
dia nak jadi ahli ibadat, dia pergi masuk kumpulan yang pada dia istimewa, sedangkan dia ni hafal Quran tu. Nak gapo lagi? Dia duduk dalam majlis, macam contoh, kita ada mahat tahfiz, baca Quran tiap-tiap hari. Tiba-tiba dia sibuk, dia tinggalkan Quran, duk sibuk dengan qasidah. Siapa sebahagian tu dia bangga anak dia masuk mahat tahfiz, boleh jadi juara qasidah peringkat negeri. Juara qasidah. Kalau dia dapat juara Quran tu, ya juga. Pasal apa? Sebab tak sepatutnya orang yang sudah ada Quran dengan dia, orang yang dah ada hadis dengan dia, tiba-tiba nak meninggalkan Quran, nak meninggalkan sunnah, pergi sibuk dengan benda lain daripada tu kerana nak mencari tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Kalaulah dia sibuk baca Quran 2 juzuk sehari, 3 juzuk sehari, insya-Allah dia dapat penyucian jiwa. Dan itulah yang sebenar. Tapi orang duk sibuk cari benda lain. Hairan bin ajaib. Manusia yang ada padanya Quran, belajar ilmu hadis, tapi mencari penyucian jiwa lain daripada panduan Quran dan hadis. Bila kita sebut panduan, maknanya kita carilah ulama-ulama yang menggunakan Quran dan hadis untuk memimpin kita dalam jalan rohani. Sebab ulama warathatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Makna ulama pewaris Nabi, dia mewarisi apa yang Nabi bawa. Kalau dia ni datang daripada poket dia sendiri, kita tak panggil pewaris. Nah, pewaris ni adalah mewarisi. Jadi ulama yang sebenar adalah ulama yang mewarisi dari Nabi. Apa yang dia warisi? Ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Dia akan ikut Nabi SAW. Macam mana nak beribadah? Ikut Nabi. Macam mana nak berzikir? Ikut Nabi. Macam mana nak semayang? Ikut Nabi. Macam mana nak puasa? Ikut Nabi. Baru dia jadi pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Tapi kalau dia lari daripada poket dia, Nabi ajar zikir begini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia mari buat zikir dia sendiri. Tak kira lah zikir dia bunyi lagu mana, tapi hak dia sendiri. Hu ko, ko, ih ko, gapolah nama dia. Ada siapa setengah tu reka apa zikir semua dan danayu dan didung. Kita pun kata dengar. Bila masa dia dengar zikir semua, dia kata ada syekh dia dengar zikir semua. Kalau pun dia dengar, Nabi tak pernah suruh kita zikir seperti semua zikir. Nabi suruh kita apa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Suruh baca Quran sebaik-baik zikir. Jadi agak pelik kalau orang mencari penyucian jiwa, dia ada dah Quran depan dia, dia ada dah zikir-zikir yang sudah sahih daripada Nabi SAW, tapi dia tinggalkan Quran, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, dia buat zikir yang pada pandangan dia, guru dia kata ini benar, ini baik, lalu dia tinggal. Kita bimbang akhirat nanti dia kata apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Berapa lama orang sampai hari akhirat dia minta dengan Allah kembali ke dunia untuk dia buat amal salih yang dulu dia kerjakan. Satu, memang orang tak beramal langsung. Orang tak beramal langsung, dia pun menyesal. Ya Allah, minta dulu. Aku dulu tak semayang, nak semayang. Aku dulu tak begini, nak begini. Tak sedekah, nak sedekah. Seorang lagi, la'alli a'malu salihan fima tarak. Yang lebih rugi ialah orang yang beramal dah, cuma amalan dia tak serupa, tak betul dengan panduan agama yang sebenar. Dia duk baik, apa salahnya. Kita bimbang, dia je kata apa salahnya, sampai di hadapan Allah, Allah Ta'ala menolak amalan tersebut. Jadi sebab tu, jadilah golongan sufi semisal golongan salafus salih, orang terdahulu. Bila nak beramal, cari panduan daripada Quran, cari panduan daripada sunnah. Khatam Quran,
seminggu sekali baca, ataupun 10 hari sekali khatam, 3 juzuk sehari baca. Itu penyucian jiwa. Zikir, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak dah depan kita ni petunjuk-petunjuk nabawi. Sebab tu orang kadang-kadang dulu kata sunat ni kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dosa. Salah, kita kena tukar. Sunnah ni kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Kalau tak buat rugi. Sunnah ni benda yang Allahu Akbar besar. Jadi generasi pertama sufi mengaku berpedoman kepada Quran dan sunnah. Sungguh syaitan hanya dapat mengelabui mereka melalui celah keterbatasan ilmu yang dimiliki para penganut fahaman ini. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, topik ni kita sambung. Kita berhenti setakat itu. InsyaAllah ada rezeki kita sambung pada macam mana sufi pada zaman terawal Islam. Kalau boleh jadi, kalau hak pok-pok dulu tengok hak macam mana zikirnya golongan sufi zaman lah ni, ngilimpal lah. Hak nak zikir menarilah, melompaklah macam-macam. Zaman dulu tak ada lagu tu. Orang-orang salaf bukan zaman dulu, tak jauh pun. Kalau kita tengok zaman 40-an, 50-an, 70-an, pak kita lah ni, kalau kamu ada media sosial kan, tengok orang duduk berzikir, lompak macam mari tu. Zaman dulu kita tak tengok pun zikir begitu. Tak tengok pun. Mari mana semua ni? Dia kata sebab kita nak dapat lintasan rasa gini-gini. Rasa tu tak akan jadi sumber syariat. Yang jadi sumber syariat ialah wahyu Allah. Allah kata macam ni dalam Quran, buat macam tu. Nabi ajar begini dalam sunnah, buat gitu. Jadi tujuan kita semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah adalah untuk beramal dengan panduan yang benar, sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bagi para penghafal Quran, sibukkanlah diri dengan Quran. Okey, sibukkanlah diri dengan Al-Quran. Sibukkan diri dengan sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu kita akan sampai puncak lebih tinggi daripada golongan yang mendakwa mereka adalah ahli sufi. Kerana Quran adalah sebaik-baik zikir. Tidak ada orang yang disuruh diperintahkan untuk ulang balik zikir dia di akhirat melainkan ahli Quran. Allah Ta'ala akan kata, Iqra, baca balik sebanyak mana kamu baca dulu di dunia, sampai akhirat masuk syurga, baca balik sebanyak mana yang kamu baca. Maka dia membaca Quran, makin dia baca makin tinggi darjat, makin tinggi darjat. Tidak ada orang yang lebih tinggi kemuliaan dia daripada ahli Quran. Nabi SAW kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jadi jangan cari kemuliaan, jangan cari rasa tenang, rasa dekat dengan Tuhan, benda yang Tuhan tak bagi. Carilah sebaliknya, carilah ketenangan dan kedekatan dengan Allah melalui jalan yang Allah Ta'ala wahyukan. Itulah cara kita beriman, itulah cara kita beramal, dan itulah juga yang kita nak bawa kembali ke hari akhirat menghadap Allah. Kita kata apa? Ya Allah, kami dulu taat dan patuh, sami'na wa ata'na kepada apa yang Allah perintahkan. Boleh? Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita ada rezeki, nanti kita sambung lagi pada pertemuan kita pada minggu bila saya? Bulan depan, pada bulan depan, Ramadan bulan depan, InsyaAllah.
Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.